Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Johanna daripada SMK Taman Tilang Utama. Hari ini kita akan belajar bab 3 penaklukan logik KSSM tingkatan 4. Standard pembelajaran ialah 3.2.2 menentu dan menjustifikasikan keesahan suatu hujah reduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Hujah deduktif yang sah adalah dalam bentuk hujah yang berikut. Ada 3 bentuk hujah, iaitu bentuk yang pertama, premis 1, semua A ialah B, premis 2, C ialah A, kesimpulan C ialah B. Bentuk kedua, premis 1, jika P maka Q, premis 2, P adalah benar dan kesimpulan Q adalah benar. Bentuk yang ketiga pula, premis 1, jika P maka Q, premis kedua, bukan Q adalah benar, kesimpulan bukan P adalah benar. Jadi untuk menentukan sama ada hujah itu sah atau tidak, mestilah mengikuti bentuk 1, 2 ataupun 3. Mari kita tengok contoh. Okey, di sini ada satu hujah. Premis pertama, semua segitiga mempunyai 3 sisi. Okay, jadi bila kita lihat permulaan perkataan semua, bermakna ia macam daripada bentuk 1. Tapi kita akan cek dulu sama ada dia betul-betul mengikuti bentuk 1 ataupun tidak. Semua segitiga mempunyai 3 sisi. Jadi pernyataan segitiga ni kita wakilkan dengan A mempunyai 3 sisi B. Premis kedua, PQR ialah segitiga. So segitiga tadi wakilkan dengan A. PQR ni ialah pernyataan baru, jadi kita wakilkan dengan C. Kesimpulan, PQR mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3 sisi ini kita dah wakilkan di atas ni dengan B. PQR kita wakilkan dengan C, ikut yang di atas. Jadi jika kita lihat ini, hujah ini mengikuti bentuk yang pertama. Maka hujah ini adalah hujah yang sah. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya, premis 1 pun bermula daripada perkataan semua. Jadi kita akan tengok sama ada hujah ini mengikuti bentuk 1 ataupun tidak. Sebab dia bermula dengan perkataan semua. Semua pentagon mempunyai 5 sisi. Jadi pentagon kita wakilkan dengan A, mempunyai 5 sisi kita wakilkan dengan B. Premis kedua, QRSTU mempunyai 5 sisi. Jadi mempunyai 5 sisi, kita ikut yang atas ni, kita wakilkan dengan B. QRSTU ialah satu pernyataan baru, jadi kita wakilkan dengan C. Kesimpulan, QRSTU ialah pentagon. QRSTU ni kita ambil daripada yang atas. So dia C, pentagon ni ikut yang atas A. Jadi hujah ini tidak sah kerana tidak mengikuti bentuk 1. Bentuk 1 dekat sini mesti C ialah A. Tapi dekat premis 2 ni C ialah B. Jadi hujah ini tidak sah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Premis pertama, jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 2. Okay. Pernyataan X ialah gandaan 4, kita wakilkan dengan P. X ialah gandaan 2, kita wakilkan dengan Q. Okay. Tengok pada premis kedua. 8 ialah gandaan 4. Okay. 8 ialah gandaan 4, kita wakilkan dengan P. X ni telah digantikan dengan nombor 8. Kesimpulan, 8 ialah gandaan 2. Kalau kita tengok pernyataan ni, dia sama seperti Q. X ini juga digantikan dengan 8. Jadi hujah ini mengikuti bentuk yang kedua. Maka hujah ini adalah hujah yang sah. Seterusnya, P1 ataupun premis 1. Jika X ialah faktor bagi 4, maka X ialah faktor bagi 8. Jadi X ialah faktor bagi 4, kita wakilkan dengan P. X ialah faktor bagi 8, kita wakilkan dengan Q. 2 ialah faktor bagi 8. Okay. X ni digantikan dengan 2. Kalau kita tengok ayat ni, dia ambil pernyataan Q. Jadi kita wakilkan premis 2 sebagai Q. Kesimpulan, 2 ialah faktor bagi 4.
Okay, ayat di sini sama macam ayat di P. Jadi kita wakilkan kesimpulan ini dengan P. Okay, kalau kita tengok sini PQ, kemudian QP. Kalau kita tengok balik bentuk 2 dan 3, dia macam bentuk 3. Tapi kalau ikut bentuk 3 ni sepatutnya dia menafikan Q tadi. Okay? Menafikan Q tadi. Tapi ini 2 ialah faktor bagi 8. Dia tak cakap 2 bukan faktor bagi 8. Jadi hujah ini tidak mengikuti mana-mana bentuk, maka hujah ini tidak sah. Okay, contoh seterusnya, premis 1, jika A sama dengan kosong, maka fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ialah garis lurus. A sama dengan kosong, kita wakilkan dengan P. Dan ayat yang seterusnya ni, fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ialah garis lurus, kita wakilkan dengan Q. Okay, premis kedua. Premis kedua ni ada perkataan bukan. Dan ayat ini sama macam ayat di Q. Maksudnya ia menafikan Q. Ataupun sini tanda tilda Q. Kesimpulan A tidak sama dengan kosong. Juga menafikan pernyataan di P ataupun tilda P. Maka hujah ini mengikuti hujah bentuk 3. Jadi hujah ini adalah hujah yang sah. Okay, kita tengok contoh yang terakhir sekali. Premis pertama, jika M ialah nombor ganjil, maka M tambah 2 ialah nombor ganjil. M ialah nombor ganjil, kita wakilkan dengan P. M tambah 2 ialah nombor ganjil, kita wakilkan dengan Q. 8 bukan nombor ganjil. Okay, pernyataan ini menafikan pernyataan P di atas. Jadi kita wakilkan dengan tilda P. Kesimpulan 8 tambah 2 bukan nombor ganjil. Juga ada perkataan bukan. Dia menafikan Q. Jadi kita wakilkan di sini tilda Q. Tetapi kalau kita tengok bentuk 3, sepatutnya susunan dia tak betul lah. Sepatutnya bukan Q ialah benar. Maksudnya sepatutnya yang ini di atas. Kemudian barulah P ini di bawah. Jadi hujah ini tidak sah kerana tidak mengikut mana-mana bentuk hujah. Okey. Okey, seterusnya kita nak menentukan sama ada suatu hujah itu adalah munasabah. Okey, kalau kita nak menentukan sama ada suatu hujah itu munasabah, kita perlu memastikan bahawa hujah itu adalah sah. Bila hujah itu sah, baru kita boleh menentukan sama ada hujah itu adalah munasabah ataupun tidak. Jadi kalau hujah itu sah dan semua premis untuk hujah itu adalah benar, barulah hujah itu dikatakan hujah yang munasabah. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 2. Benar. Okay? Sebab suatu nombor, kalau dia ialah gandaan 4, maka nombor itu juga adalah gandaan 2. Premis kedua, 8 ialah gandaan 4. Benar, 8 memang gandaan 4. Kesimpulan, 8 ialah gandaan 2. Juga benar. Jadi, ketiga-tiga, premis 1, premis 2 dan kesimpulan benar, maka hujah ini ialah hujah yang munasabah. Okay, contoh seterusnya, premis 1, jika K lebih besar daripada 5, maka K lebih besar daripada 7. Okay, premis pertama adalah palsu. Kita ambil katakan K lebih besar daripada 5 ni, kita ambil katakan kita ambil K sama dengan 6. Okay. Jika K sama dengan 6, dekat sini dia dah jadi palsu. Sebab 6 bukanlah lebih besar daripada 7. Maka premis pertama ni pun kita dah tahu ia adalah palsu. Jadi bila salah satu premis palsu, maka hujah ini menjadi hujah yang tidak munasabah. Sekian saja penerangan daripada cikgu tentang sesuatu hujah itu sah dan munasabah. Sekian, terima kasih.